Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira bayna yaday as-sa'ah fa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammad ar-rahmatil muhda wa ni'matil musda wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'd. Yang dihormati Ustaz Faizal, Mudir Tahfiz Ad-Diniyah, Jawatan Kuasa Surah Ad-Diniyah, Tuan-tuan haji, puan hajah, para asatizah dan ustazah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita untuk kali pertama bagi tahun 2022 ini. Mudah-mudahan tahun ini Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepada masa kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullah, dan kita dalam bab cara-cara meninggalkan maksiat zahir. Baik, yang lepas kita telah membincangkan perkara-perkara dalam meninggalkan maksiat zahir, iaitu berkaitan dengan mulut, berkaitan dengan tangan, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung kepada menjaga dua kaki. Baik. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Dan hendaklah engkau pelihara kedua kakimu daripada berjalan ke tempat yang diharamkan atau berjalan menuju kepada sultan yang zalim. Berjalan menuju kepada sultan yang zalim itu tanpa darurat dan paksaan adalah maksiat yang besar, kerana yang demikian itu dianggap tawaduk, yakni merendahkan diri bagi mereka yang menghormati atas kezaliman mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya berpaling daripada orang-orang yang zalim, seperti mana firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Maksudnya, dan janganlah engkau cenderung hati kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya Imam Ghazali rahimahullah sebut dalam kitab dia, dia kata kaki hendaklah kita pelihara daripada perkara maksiat. Apa maksiat kaki? Kaki ni maksiat dia ialah melangkah, kerana tugas kaki ni adalah berjalan menuju ke suatu tempat, maka tidak boleh digunakan kaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk pertama untuk pergi ke tempat maksiat. Apa-apa sahaja benda yang membawa kepada kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, tempat tersebut mengandungi perkara-perkara ataupun melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melarang ataupun tidak menggunakan kaki kita untuk menuju ke tempat tersebut. Atau kata Imam Ghazali, menuju kepada sultan yang zalim, kerana menuju kepada sultan yang zalim tanpa darurat ataupun paksaan. Ada pemerintah yang zalim, kata Imam Ghazali, tanpa darurat, tanpa paksaan, kita pergi mengikut dia ataupun kita pergi bertemu dia untuk bersama dengan dia, maka ini adalah satu kemaksiatan juga. Tidak boleh kaki kita digunakan untuk bersama dengan orang-orang yang zalim, kerana kata Imam Ghazali firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan engkau cenderung hati, jangan engkau menyokong bersama dengan orang yang zalim, nescaya kamu akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kalaulah kita tahu adanya pemerintah yang zalim, maka kita tidak boleh bersama dengan dia, apatah lagi menyokong dia, bersama dengan dia, apa yang dia buat, maka itu akan menyebabkan kita disambar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud zalim? Adalah waqa'u syai'in fi ghairi mahallin, meletakkan suatu bukan pada tempat dia, tu nama dia zalim. Kopiah patut letak atas kepala, kita letak atas lutut, tu zalim nama dia. Sejadah patutnya kita letak buat sujud, tapi kita buat benda lain, buat tutup kereta ke, buat tutup motor ke, itu nama dia zalim, kerana tidak meletakkan suatu tempat
meletakkan suatu pada tempat dia. Maka apabila seorang pemerintah melakukan suatu yang tidak pada tempatnya, maka tidak boleh kita bersama dengan pemerintahan tersebut. Jangan kita main-main dalam bab ni. Man tawada'a li ghaniyyin salihin dhahaba thulutha dinihi. Artinya sesiapa yang merendahkan dirinya kepada orang kaya yang soleh kerana kekayaannya, maka telah hilang 2/3 daripada agamanya. Maknanya daripada ni Nabi SAW sebut, kita merendahkan diri kepada tawaduk, merendahkan diri kepada orang yang tidak sepatutnya. Yang pertama, kita merendah diri kepada orang yang zalim kerana kezaliman dia, kita duduk bawah dia, tak boleh. Yang kedua, Nabi sebut bahawa siapa yang merendahkan diri di hadapan orang kaya yang soleh, ini bukan orang kaya yang fasik, orang kaya yang soleh, tapi bukan atas kesolehan dia, tapi atas sebab kekayaan dia, kita rendah diri depan dia, maka Nabi kata telah hilanglah 2/3 daripada agamanya. Nampak? Maka tawaduk ni dia kena bertempat. Tidak boleh kita tawaduk pada tempat yang tak kena. Kita tawaduk depan orang yang kaya tapi fasik lagi tak boleh. Kita tawaduk depan orang yang soleh kaya tapi sebab dia kaya lagi tak boleh. Maka sebab itulah Islam tidak membenarkan kita untuk kita ada perbezaan darjat dalam majlis-majlis. Tidak dibenarkan sebenarnya. Kalau kita ada buat majlis yang kita letak anak yatim satu tempat, VIP satu tempat yang lain, makan special. Kita nak raih anak yatim ke nak raih VIP? Anak yatim makan nasi, sirap, kemudian sayur-sayur sikit, ayam masak merah. VIP makan udang besar-besar peha. Kemudian air serap macam-macam air, kuih apa semua boleh pusing-pusing tu macam roda impian atas meja dia, boleh pilih wang besar boleh pilih udang besar, soto, sate apa semua. Kita membezakan antara orang kaya dengan orang miskin, orang kaya dengan anak yatim. Kita muliakan orang kaya ni sebab apa? Adakah kerana kesolehan dia, adakah dia orang yang soleh, ataupun kerana dia kaya, dia datang beri sumbangan dengan cek sebesar pintu bilik air, sumbangan 2 juta, kita ambil gambar dia begitu. Adakah kerana dia kaya, kerana dia sumbang duit pada kita, kita hormat dia kerana kaya? Tidak, tidak boleh begitu. Kita boleh tawaduk di hadapan ulama atas kesolehan dia, boleh. Di hadapan orang yang soleh atas kesolehan dia, kita tahu dia ni memang orang yang soleh, boleh untuk kita tawaduk depan dia, merendah diri depan dia, di hadapan guru dan sebagainya, tetapi bukan pada orang yang salah. Tawaduk tak boleh rendah diri pada orang yang salah. Cuba lihat begitu dahsyat akibat tawaduk atau merendahkan diri kepada orang kaya yang soleh kerana kekayaannya. Maka betapa pula kalau engkau tawaduk kepada orang kaya yang zalim. Kalau orang yang soleh tapi kaya pun kita tawaduk pada dia kerana kekayaan dia pun begitu dahsyat, Nabi kata hilang 2/3 daripada agamanya. Maknanya lebih daripada 3 suku daripada agama dia hilang. Apatah lagi kalau kita tawaduk kepada orang kaya yang zalim. Hari ini tuan-tuan tengok kita mengagung-agungkan orang yang kaya bukan atas ilmu dia pun. Kadang bukan sebab dia kaya kerana dia ilmu dia, mungkin kerana dia popular, dia ada video yang viral, kerana dia ni pandai, ada follower ramai dekat sosial media dan sebagainya. Walaupun dia ni membuat perkara-perkara yang tak senonoh, tapi disebabkan dia kaya, kita muliakan dia, kita sanjung dia, kita jumpa dia, calam cium tangan, muah jumpa dia. Tak boleh begitu. Kita tawaduk pada orang yang tidak kena, tidak boleh, diharamkan oleh Islam. Hendaklah kita tawaduk kepada orang yang sepatutnya. Ini tidak bila orang alim ulama datang kita buat lebih kurang pada dia. Kita tak tawaduk pada dia. Sepatutnya kita memuliakan majlis ilmu, duduk dengan alim ulama, tawaduk depan alim ulama tu sepatutnya. Tapi duduk depan alim ulama kita tidak ada adab, tidak tawaduk depan ulama. Kita duduk dalam majlis ilmu dalam keadaan hati kita merendah-rendahkan orang mengajar. Dia kata, apalah ustaz ni ajar, dah pernah belajar dulu kan, sekolah rendah, darjah 2, darjah 3 lubak ni, ngajar benda yang sama je, ngajar bab fiqah je. Dia merendah-rendahkan ulama. Maka itu bukan adab, bukan tawaduk yang sepatutnya ada pada kita. Tapi di hadapan orang yang kaya, orang VIP dan sebagainya, kita datang buat kompangnya dengan sebagainya, buat majlis dengan mejanya, dengan segala benda lah. Kalau boleh segala tarian nak letak, tarian singa, tarian naga, tarian anjing laut, semua nak buat depan tu. Kerana nak muliakan orang tersebut. Tapi tidak kena pada tempatnya. Bukan begitu. Ringkas kata, segala gerak lakumu dengan anggotamu adalah merupakan nikmat daripada nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Maka hendaklah engkau jangan menggerakkan satu pun daripada anggotamu untuk melakukan sebarang kemaksiatan. Tetapi sebaliknya,
hendaklah engkau pergunakan segala anggotamu untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, kata Imam Ghazali rahimahullah, apabila engkau cuai, maka akibatnya akan kembali kepadamu, dan apabila engkau rajin, maka manfaatnya juga akan kembali kepadamu. Allah Maha kaya daripadamu dan kaya daripada amalanmu. Kita, setiap anggota yang Allah Ta'ala beri kepada kita, seperti mana yang kita telah baca sebelum ni, semuanya sepatutnya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang diberikan kita secara percuma, melainkan ia adalah digunakan untuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semula. Mata, telinga, kaki, tangan dan semua anggota yang Allah Ta'ala beri sepatutnya digunakan untuk tujuan ia dicipta. Tetapi kalau Allah Ta'ala kata kalau ia tidak digunakan dengan cara yang betul, akibat buruk dia akan kembali kepada kita juga, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Setiap apa yang kita buat ini, dia akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, baik untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu akan tanggung kejahatan tu. Setiap kejahatan kita ni, dosa yang kita buat, dia ada risiko dia yang kita akan tanggung. Sama ada risiko di akhirat ataupun risiko di dunia. Maka sebab tu kadang-kadang apa yang berlaku kepada kita, musibah kepada kita, segala kesusahan yang berlaku kepada kita, kadang-kadang kereta kita rosak, urusan kita jadi payah, segalanya jadi payah kerana kesan daripada dosa yang kita buat. Doa kita tak mustajab dan sebagainya, kesan daripada dosa yang kita buat. Ianya akan membawa musibah kepada kita. Sebab itulah para ulama yang soleh, mereka-mereka yang soleh, menganggap dosa ini walaupun kecil seperti mana menanggung batu besar yang akan jatuh di belakang mereka. Mereka tahu dosa ini akan menyebabkan menimpa mereka tidak tahu bila. Tetapi bagi orang-orang yang fasik, yang munafik, mereka menganggap dosa ini sebagai benda yang remeh, seperti mana lalat yang hinggap di hidung, tidak ada apa-apa. Anggap dosa ni macam lalat, macam tak ada benda, macam tak ada kesan. Mereka tidak takut atas dosa-dosa yang mereka lakukan, sedangkan orang-orang yang soleh, mereka sangat takut tentang apa yang telah mereka lakukan, kerana mereka tahu setiap perbuatan ni, kalau mereka tidak bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan musibah menimpa mereka. Sebab itulah setiap musibah yang menimpa kita, hatta Nabi sebut terpijak duri di tengah jalan, kalau kita reda, dia akan mengampunkan dosa kita. Sakit yang Allah Ta'ala beri kepada kita, sakit tu adalah kafarah dosa kita. Dosa kita akan diampunkan kalau kita reda dengan kesakitan kita. Segala musibah yang menimpa akan menghapuskan dosa kita dengan syarat kita reda. Maka sebab tu Allah Ta'ala datangkan musibah nak bagi ampun kepada kita pula. Tapi kalau musibah ni timpa kita, kemudian kita ni tidak reda dengan musibah, dia bertimpa-timpa lagi dosa yang akan datang kepada kita. Baik. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, tetapi setiap orang akan tertakluk pada hari kiamat nanti dengan amalan yang dikerjakan di dunia ini. Maka janganlah sekali-kali engkau berkata, Allah itu yang maha mulia lagi maha pengampun, yang mengampuni dosa-dosa hamba yang berbuat maksiat. Kerana ucapan seperti itu adalah ucapan yang benar, tetapi mempunyai tujuan yang salah. Orang yang memperkatakan digelarkan dengan ahmaq, yakni bodoh, seperti gelaran disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya kita kena ingat bahawa setiap suatu yang kita buat atas dunia ni, semuanya akan dipertanggungjawabkan dekat akhirat. Kenapa ada hari akhirat? Akhirat ni Allahumma ya Allah yahkumu bainana wa bainakum, tempat penghakiman di antara kita. Ada orang yang mungkin dia buat dosa, dia buat jenayah, atas dunia ditimpa hukuman, ataupun dia terlepas daripada hukuman, ataupun dia ditimpa hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahan yang dia buat, hukuman yang tidak mengikut syariat Islam. Seperti mana kita, kalau kita kata di Malaysia ni bawa kenderaan secara melulu, kita langgar orang tu mati. Orang tu mungkin akan didenda RM7,000, penjara setahun, 2. Sedangkan yang dilanggar mati ni tadi, kehilangan ahli keluarga, mungkin sumber pendapatan, anak nak menjadi yatim, isteri dia menjadi janda, isteri dia pula terpaksa nak sara anak yang ramai dan sebagainya. Tidak setimpal dengan apa yang orang tadi kena. Sedangkan dalam Islam, kalau hukuman yang adil adalah sama ada dia ni dikisas ataupun dia terpaksa membayar diat 100 ekor unta, nilai yang sepadan dengan
dengan ahli keluarga tersebut punya kehilangan, maka yang ni lebih adil. Tetapi kalau tidak adil ataupun atas dunia dia telah melakukan suatu dan dia terlepas daripada hukuman tersebut, adanya hari akhirat yang akan mengadili semua. Hatta ada riwayat yang sebut kambing yang tidak bertanduk yang menanduk kambing yang bertanduk menanduk kambing yang tidak bertanduk, itu pun akan dibalas ke akhirat. Kalau kambing buat zalim pada kambing pun akan dibalas di akhirat kerana keadilan pada hari tersebut. Apatah lagi kezaliman yang kita buat, apatah lagi dosa-dosa yang kita buat. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah Taala rakamkan kepada kita dalam hari akhirat nanti, ada orang yang dia pelik bila tengok buku kitab catatan amal, dia kata ma li hadzal kitab, kitab apa ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia tidak tinggalkan yang kecil pun, dosa kecil pun ditulis, yang besar apatah lagi ditulis, melainkan semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal kita. Maka kita kena ingat adanya hari akhirat yang akan mengadili segala yang kita buat, yang akan menghukum kita. Walaupun kita kata, janganlah sekali-kali kata kita kata Allah tu maha mulia lagi maha pengampun. Kita buat dosa kita kata tak apa, nanti Allah tu maha pengampun, Allah maha pengampun, Allah maha pengampun, Allah Ta'ala akan ampunkan kita. Itu betul. Itu betul. Memanglah kita buat dosa banyak mana sekalipun, ianya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mana kita tidak buat menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi Imam Ghazali kata, orang yang selalu menggunakan kata-kata ini, ucapan dia tu betul, tetapi tujuan dia salah. Tujuan dia nak buat maksiat lagi. Bukannya dia nak kata, ya Allah ni maha pengampun. Sebenarnya dia nak kata, Allah ni, kita buat dosa banyak kali pun Allah Ta'ala maha pengampun. Imam Ghazali kata, orang ni digelar dengan ahmaq, yakni bodoh. Seperti gelaran yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaku man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi illa al-amani. Orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Sedangkan orang yang ahmak, yakni bodoh, ialah orang yang selalu mengikutkan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah Ta'ala, yakni berangan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan pengampunan, tetapi ia tidak mahu beramal ataupun bertaubat. Nabi SAW sebut bahawa orang yang paling cerdik sekali bukanlah profesor, bukanlah doktor, bukanlah orang yang ada PhD sampai 3-4 keping, tapi dia adalah orang yang sentiasa mengingati mati dan beramal untuk bekalan sesudah mati. Kerana apa? Kena mengingati mati selalu. Kerana mati ni kita tidak tahu bila. Apabila fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal seorang tu, la yastakhiruna sa'ah, dia ni tidak akan dilambatkan sesaat, wala yastaqdimun, dan tidak akan diawalkan sesaat pun sekalipun. Bila sampai masa kena time dia, maka Allah Ta'ala akan cabut nyawa kita. Cumanya kita tak tahu bila persoalannya. Surat beranak kita hanya ada surat beranak saja, tarikh lahir. Dia tarikh lahir sekian-sekian dekat hospital besar Selayang. Tarikh mati tak disebut dalam surat beranak kita. Kalaulah surat beranak kita ada tarikh mati, siap-siap selesai masalah tuan-tuan. Tak perlu kita bagi tazkirah. Kerana kita tahu dah tarikh mati kita. Katakanlah tarikh lahir 2 September 1960. Tempat lahir Hospital Besar Kuala Lumpur. Tempat mati MRR2 tahun 2022. Ada dah MRR2 dekat dengan apa nama Sempang nak keluar ke Pandai Indah ke apa, kita tahu dah. Dia tebuk mati kat situ tarikh bila. Senang tuan-tuan, tak payah fikir masalah. Kita tahu dah bila mati kita. Katakanlah kita tahu kita mati umur 53 tahun, kita buat dosa sampai umur 40 atau sampai 35. Baki tu jadi amal soleh terus, buat baik hari-hari, baca Quran, sedekah tak tinggal apa semua. Lagi seminggu nak mati, duit habis dah. Habis semua bagi ke orang, yang ni bagi ke tahfiz diniyah, yang ni bagi ke surau, yang ni macam-macam benda. Quran tu baca hari-hari, khatam kalau boleh. Kerana kita tahu bila mati. Tapi masalah utamanya adalah kita tidak tahu bila mati, dan ramai orang yang berangan-angan akan hidup lebih lama, akan hidup lebih lama, akan hidup lebih lama. Dia tak tahu. Bila sampai umur 49, dia rasa tua. Kerana ada 9 dekat ujung tu, 9 nombor besar. Bila masuk 51, dia rasa muda balik. 1 balik depan dia, 5, 1 balik. Nanti sampai 59 rasa tua balik. 6, 1, 7, 1, dia rasa muda balik itu. Ni semua adalah permainan syaitan. Syaitan ni dia akan membisikkan kita, engkau akan hidup lagi, kau akan hidup lagi, kau belum mati lagi, umur kau panjang lagi, kau tak kena COVID pun, kau sihat lagi, kau punya darah semua cantik, kolesterol semua cantik, tak ada apa, kau akan hidup lama lagi.
Sedangkan kita tak tahu bila pengakhiran kita. Hatta ketika nyawa sedang nak dicabut pun, syaitan akan mempermainkan kita, akan kata, tak perlu taubat. Kau belum masa lagi kau akan mati. Kerana roh kita akan ditarik perlahan-perlahan. Akan hilang daripada kaki sikit. Sebab tu orang yang meninggal dunia, kaki dia akan sejuk dulu. Kita akan pegang kaki sejuk. Sekarang ni jangan pegang kaki sejuk sebab hujan dan juga aircon. Ini tidak ada kaitan dengan mati sekarang ni. Mati, jangan ada pegang kaki sejuk. Ustaz, kaki saya sejuk. Ni sejuk sebab aircon. Ataupun kena gauk. Orang gauk kaki cepat sejuk juga. Kemudian dia akan, kaki dia hilang dulu. Kaki dia akan, kalau tengok orang tidur, kita tidur kaki tegak. Kalau orang tu dia nak mati, antaranya kaki dia akan hilang dulu, akan lembik ke depan. Maka kerana roh tu mula ditarik daripada kaki. Sebab tu kalau orang yang sakaratul maut, kita akan pegang kaki dia dah sejuk. Kemudian dia akan naik. Kerana roh tu ditarik daripada kaki, tarik sedikit. Waktu tu kita rasa kita macam dah nak mati. Kita dapat tahu, kita rasa macam kita dah nak mati. Tapi syaitan akan datang mengganggu kita pada saat akhir. Kita dia akan kata, kau belum nak mati lagi. Belum lagi, ni sakit biasa je, ni sejuk biasa je. Nanti okey nanti, tak ada apa lepas ni, okey je. Jangan risau. Maka roh tu ditarik sedikit sampai ke lutut, sampai ke peha, sampai ke pinggang, dia akan berhenti kejap. Roh tu akan berhenti kejap. Malaikat akan berhenti tarik bila sampai ke pinggang. Dia akan kata, tengok, kan aku dah kata, tak ada apa. Kan? Kemudian roh tu akan turun semula, peha kita rasa panas balik, lutut kita rasa panas balik. Tengok, kata tak ada apa, kejap lagi sejuk balik, kejap lagi panas balik semula macam biasa. Tak perlu taubat, tak ada, belum nak mati lagi, syaitan kata. Rupanya malaikat maut ni sengaja dia turunkan balik sampai ke lutut, kemudian dia akan rentak terus. Sampailah nyawa ke kerongkongan. Pada waktu tersebut, kalau orang tersebut tak sempat mengucap, tak sempat taubat, maka habislah waktu yang sepatutnya digunakan di akhir hayat dia kerana permainan syaitan ni tadi. Sebab tu kita selalu tengok orang yang keadaan nazak ni, kadang-kadang dia tersentak, tiba-tiba nyawa tersebut sampai ke kerongkongan dan dia tu meninggal dunia. Ini adalah sebab itulah kita kena duduk berhampiran dengan orang yang nazak, orang yang sakaratul maut. Kerana pada waktu tersebut adalah waktu syaitan akan mempermainkan kita pada waktu tersebut. Kerana pada hidup kita ni, waktu hidup ni susah. Dia nak hasut kita, dia nak mempermainkan kita kerana kita ni orang yang kuat iman dia. Tapi pada waktu nak mati ni, macam-macam permainan syaitan dia akan datangkan kepada kita supaya di akhir nyawa kita ini tidak sempat bertaubat ataupun tidak sempat mengucapkan kalam akhir la ilaha illallah. Menyediakan diri untuk mati, ni persediaan paling baik sekali. Orang kata tak perlulah kita ingat mati hari-hari ni, kita patut think positif, thinking forward, fikir untuk future, hidup yang lebih baik. Bila kita yang positif datang, inilah fikir paling jauh lagi sekali. Ia fikir jauh yang paling baik sekali, iaitu kita fikir ke alam akhirat. Kerana alam akhirat ni jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia ni. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada seorang hamba, atas dunia lu hidup berapa lama? Dia akan jawab, yauman au ba'da yaum. Dia akan kata sehari ataupun setengah hari di atas dunia ni. Kerana kita rasa macam terlalu kejap sangat itu ada dunia ni. Rasa macam baru habis sekolah, kemudian dah habis belajar, kemudian ada kerja, dah kahwin, dan anak, tiba-tiba rasa dah tua, rasa pencen pula. Tidak terasa. Saya baru bayar saman 31 hari bulan tu, baru bayar saman. 31 hari bulan lah boleh bagi saman, baru bayar saman. Cek saman sekolah menengah ada lagi 2005, naik motor tak ada side mirror. Rasa macam baru kena saman tu. Rupanya 2005 kan 2021 baru bayar saman. Punyalah bagus kan. Rasa macam kejap masa, tapi tak rasa. Inilah kita ni. Dan kita ni duduk di akhir zaman, yang kita pernah baca hadis dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Allah Subhanahu Wa Taala telah tarik keberkatan masa, menyebabkan kita rasa macam tak ada apa-apa pun duduk atas dunia ni. 2 tahun, 2020-2021 tu rasa apa? Kita rasa macam tak ada apa. Rasa macam tak ada apa buat 2020-2021. Sedangkan bagi orang-orang yang soleh, menjaga masa dan keberkatan masa, dia boleh buat banyak benda. Apatah lagi kalau kita ni leka dan lalai hidup kita, tak pernah fikir dalam hidup kita ni untuk buat amal, persediaan untuk mati. Tak pernah terfikir langsung yang kita ni akan mati. Kita rasa macam kita akan hidup selama-lamanya. Maka kita ni adalah orang yang bodoh. Dia mengingati mati sedangkan dia tahu dia akan mati, tapi dia tak buat persediaan langsung untuk mati, dan dia dalam masa yang sama berangan nak dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi kata dia ni orang yang bodoh. Dia menginginkan syurga,
Dia bayangkan, dia tengok muka dia dekat cermin, dia kata aku ni ada potensi masuk syurga ni. Nantilah tunggu dapat EPF, nanti aku bertaubatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, nanti barulah aku akan pergi ke surau, baru akan pergi masjid dengan belajar ilmu dan sebagainya. Kalau sampai tuan-tuan dia berangan-berangan, orang yang berangan begini tanpa membuat amal, maka dia adalah orang yang bodoh kerana tidak membuat sesuatu. Seperti mana orang yang mengharapkan kaya tapi tak buat sesuatu pun. Hari-hari bangun lambat, kerja pun sama, bisnes pun tak ada apa, tak ada investment sana sini, tapi dia berangan, satu hari nanti aku nak pakai kereta begini-gini, aku hari ni nak, tapi tak ada apa yang dia buat untuk mencapai kekayaan. Hanya dia mengharapkan rezeki itu jatuh ataupun keluar daripada bawah sejadah begitu saja. Tidak akan begitu. Begitu juga dalam bab akhirat ni. Jangan kita berangan untuk dapatkan syurga tapi tidak ada usaha untuk mendapatkannya, ataupun kita berangan untuk selamat daripada api neraka tapi kita membuat sesuatu yang memang potensi besar untuk kita jadi senarai pendek calon-calon ahli neraka. Kita ni hendaklah kita buat sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tuan-tuan pergi TBS, tuan-tuan nak pergi ke Ipoh tapi tuan-tuan naik bas pergi Johor Bahru. Tuan-tuan buat benda yang sia-sia. Kerana tuan-tuan nak pergi Ipoh tapi tuan-tuan naik bas pergi Johor Bahru. Tuan-tuan nak pergi syurga tapi tuan-tuan buat kerja macam seolah-olah tuan-tuan nak masuk neraka. Maka ia adalah sesuatu yang bodoh dan juga sia-sia, kata Imam Ghazali rahimahullah. Dan ketahuilah bahawasanya sesiapa yang mahu menjadi seorang yang alim tapi ia tidak berusaha mencari ilmu dan hanya berkata Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani, ia berkuasa mencampakkan ilmu ke dalam hatiku tanpa usaha dan susah payah, seperti ia telah mencampakkan ilmu ke dalam hati para anbiya dan orang dan aulianya tanpa susah payah mengulang kaji dan mencatat. Ni sama juga Imam Ghazali kata. Dia bagi contoh orang yang nak jadi alim. Dia kata aku ni jadi alim, nak jadi tok guru, nak tulis banyak kitab, nak baca banyak kitab, nak tahu banyak ilmu, tapi ngaji malas. Mengaji malas, bila kuliah tidur, ataupun nak jadi hafiz Quran tapi menghafal satu hari satu lain dia. Bila nak habis kan? Satu hari satu lain dia menghafal. Ataupun kita tapi nak jadi hafiz Quran tapi mengulang malas. Mengulang cuti sekolah mengulang berapa? Sepatutnya mengulang nak jadi hafiz Quran zaman waktu hafal Quran ni satu hari kena 15 juzuk mengulang sepatutnya. Pagi 5, tengah hari 5, malam 5. Baru betul-betul boleh masyi hafalan tu cantik. Kerana waktu ni lah waktu nak mengulang. Bila dah habis belajar tak ada masa mengulang. Tapi nak jadi hafiz Quran mengulang malas. Tengok mengulang malas, mengulang satu muka surat menguat 8 kali. Tak boleh tak jadi hafiz Quran gitu, berangan sajalah itu. Maka hendaklah kita buat suatu yang bersesuaian dengan apa yang kita nak. Orang ni kata Imam Ghazali bagi contoh, orang ni dia nak jadi alim. Dia semua berharap Allah tu Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang boleh mencampakkan ilmu dalam hati aku begitu saja. Kalau Allah nak bagi alim, dia boleh bagi alim gitu je. Jadi alim terus kita ni. Bangun-bangun tu jadi pandai. Tu tahu semua benda. Dia panggil ilmu laduni. Dia rasa macam dia layak untuk dapat ilmu tersebut. Ini berangan dan sia-sia. Ni ramai juga orang begini zaman ni. Dia ni tak belajar agama, tak ada pengajian agama. Kemudian tiba-tiba nak mengajar orang. Kemudian mengajar benda merepek-repek yang tidak ada langsung daripada kitab, ataupun dia membahas ikut suka dia saja. Ini adalah orang yang berangan dan buat benda yang sia-sia. Dia kata orang dulu, orang yang alim Allah Ta'ala bagi ilmu ni tak payah ulang kaji dan tak payah mencatat. Ingat dia macam Imam Syafi'i agaknya, tidur-tidur boleh tahu apa yang Tok Guru ajar. Tak payah tulis pakai alio saja, boleh dapat apa yang Tok Guru tulis. Tu Imam Syafi'i. Dia kata Imam Syafi'i macam kita juga, makan, tidur sama macam kita. Dia kata Imam Syafi'i. Betul, Imam Syafi'i memang sama macam kita. Bahkan kita mungkin lebih tidur dan lebih makan daripada Imam Syafi'i. Tapi kecerdasan otak tu tak sama dengan kita dengan Imam Syafi'i. Jauh sangat beza dia. Maka tak bolehlah kita nak jadi begitu. Maka orang yang berkata demikian sama halnya dengan seorang yang mahu mendapatkan harta kekayaan lalu ia meninggalkan usaha, ia tidak mahu bertanam atau berniaga, bahkan ia duduk sahaja dalam keadaan menganggur sambil berkata Allah itu Tuhan yang maha mulia lagi maha mengasihani dan baginya segala khazanah yang ada di atas langit dan ada dalam bumi, dan ia berkuasa menunjukkan aku akan suatu perbendaraan daripada pembendaraan harta sehingga aku tidak perlu berusaha seperti apa yang dikurniakan kepada sebahagian hamba-hambanya. Yang disebut tu betul, memang Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala boleh nak bagi kaya gitu je, tapi kena usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kita usaha, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dah buat usaha bisnes, kita dah buat kedai makan, kita dah berniaga kat Shopee, kita dah buat macam-macam.
kemudian kita serah pada Allah Ta'ala yang memberi rezeki, supaya Allah Ta'ala melimpahkan rezeki kita. Itu betul, dia usaha dulu. Tapi dia ni tidak buat apa-apa, kemudian mengharap Allah Ta'ala bagi kaya pada dia, pokok pun tak ada tanam, hari-hari duduk kedai mamak, makan roti canai dan minum teh tarik, termenung hari-hari sembang ataupun main dam haji daripada pagi sampai petang, dia pun tak pergi haji lagi. Dia buang masa begini, tapi dia mengharapkan sesuatu yang mustahil. Maka tidak akan, bila kita buat biasa-biasa, maka kita akan dapat hasil yang biasa-biasa sahaja. Tapi kalau kita buat usaha yang luar biasa, maka yang luar biasa juga akan datang kepada kita. Kita tengok orang yang berjaya bisnes tu, tengok dia dah pakai kereta besar, dia dah pakai kereta mewah, kita kata bagusnya, bestnya hidup dia begini. Tapi kita tak tengok dia punya usaha dia sebelum ni, kena tipunya sampai bankruptnya, hutang banyaknya, bergaduh dengan orang, partner tipu, bawa lari duit sebagainya. Dia turun naik, dia usaha sungguh-sungguh, barulah dia berjaya. Yang orang tak nampak yang usaha kita ni. Orang kata, untungnya dia umur 14 tahun dah hafiz Quran. Tapi orang tak tengok kita hafal Quran satu hari berapa muka surat, kita ulang satu hari berapa juzuk. Kita ni bersengkang mata, tahan mata orang lain tidur, kita mengulang hafalan, orang lain tengok TV, kita menambah hafalan kita. Orang tak tengok yang susah tu, orang cuma nampak hasil dia saja. Maka hasil yang luar biasa dia akan usaha yang luar biasa dia akan dapatkan hasil yang luar biasa. Maka kalau kita ni buat benda yang biasa setiap hari, maka agak satu yang tidak cerdik kalau kita mengharapkan hasil yang luar biasa. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, sudah tentu engkau menganggap bahawa orang yang berkata itu adalah orang yang bodoh, dan sudah tentu engkau akan mengolok-ngolokkannya meskipun apa yang mereka sifatkan tentang kemurkaan, kemurahan dan kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah suatu yang benar. Maka begitulah halnya orang yang arif dalam agama. Mereka akan mentertawakan engkau seandainya mereka melihat engkau memohon ampun dosa daripada Allah Ta'ala tanpa sebarang usaha untuk mencapainya, iaitu tanpa bertaubat. Bukankah Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa al-laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahawasanya tidak ada sesuatu yang dapat diperolehi oleh seseorang itu kecuali sekadar usahanya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hanya saja kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikut apa yang kamu lakukan. Kalau kita buat sesuatu yang sikit, kita muhasabah balik, yang kita buat ni agak-agak dapat syurga tak? Layak tak dapat syurga? Isteri Fir'aun, Asiyah, isteri Fir'aun, tak ada suami yang lebih jahat daripada suami dia. Tak ada. Kompos seluruh dunia ni pun paling jahat sekali suami Fir'aun lah. Sebab tu orang gelar jahat macam Fir'aun. Jahat sangat. Tapi isteri Fir'aun ni yang beriman, bersabar dengan suami dia. Susah nak, suami dia paling jahat sekali. Tapi isteri Fir'aun rasa dia macam tak layak nak dapat mahligai syurga. Disebut pada Allah Ta'ala, Rabbi habli baitan fil jannah. Wahai Tuhan, bagi aku satu rumah kecil dalam syurga jadilah. Rabbi habli baitan fil jannah. Ya Allah, bagi aku satu rumah kecil dalam syurga jadilah. Sedangkan dalam syurga tidak ada rumah yang kecil. Semuanya istana singgasana yang sangat besar, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tak ada orang yang masuk syurga last kali pun dalam riwayat sebut, dia rasa macam dia dapat semua dalam syurga. Padahal dia masuk syurga last kali. Orang lain masuk syurga habis dah. Orang beriman masuk syurga. Kerana dia ni dosa banyak, dia duduk neraka lama sikit. Kemudian dia yang terakhir sekali keluar daripada neraka dan masuk syurga. Bila tanya kepada dia, macam mana syurga yang kamu dapat? Aku rasa aku dapat semua syurga ni, dia rasa. Padahal dia dapat syurga yang kos rendah. Syurga yang paling kecil sekali. Kerana syurga ni mahligai-mahligai. Isteri Fir'aun ni bersabar dengan suami dia. Dia rasa macam dapat rumah kecil syurga pun okey lah. Kalau tak dapat masuk, tak payah masuk neraka, dapat masuk syurga, dapat rumah kecil pun jadilah. Itu isteri Fir'aun. Kita ni mengharapkan syurga Firdaus. Tengok muka lah, boleh mengharap, tapi amalan tu kena setimpal lah. Mengharap ke syurga Firdaus, nak duduk sebaris dengan nabi-nabi, syuhada, solihin, semai subuh pukul 8.45. Semai subuh pun duha berkunut. Tak kena lah, tak kena dengan amalan. Sahabat-sahabat berjuang dapat syurga sampai hilang, sampai kena cincang. Hilang tinggal ibu jari kaki je. Seorang sahabat dalam perang Uhud, Nabi cari dia lepas perang tak jumpa. Yang hidup pun tak jumpa, yang mati pun tak jumpa. Maka akhirnya Nabi terpaksa panggil ahli keluarga dia. Kok ada jenazah yang tak dikenali. Akhirnya adik perempuan dia datang, cari, jumpa ibu jari kaki saja. Ya Rasulullah, ni ibu jari kaki abang aku. Ni sesuai dapat syurga, tinggal ibu jari kaki.
Kita hilang ibu jari kaki ada, kena kencing manis, kena potong. Ibu jari kaki saja hilang. Boleh masuk syurga ustaz? Bolehlah masuk syurga dengan kerana ibu jari kaki hilang. Mungkin, tapi kena amal soleh tu kena sepadan lah. Sahabat-sahabat dulu ni nak kejar syurga, hilang badan penuh dengan kesan panah. Khalid Al-Walid penuh dengan kesan pedang dekat belakang. Sahabat-sahabat keluar buat kerja dakwah sampai tinggal anak isteri mati merata dekat satu dunia. Makam sahabat ada dekat satu dunia. Ni betul-betul orang dapat syurga. Kita ni berangan buat tengok semayang tahajud 2 rakaat, baru sekali sembahyang tahajud tengok muka cermin. Ada ni potensi masuk syurga ni. Berangan teruk kita kan. Itulah Imam Syafi'i sebut apa? Dalam ilahi lastulil firdausi ahla kan. Imam Syafi'i kata, aku ni masuk syurga macam tak layak, tapi nak masuk neraka tak sanggup pula. Tu baru betul tu Imam Syafi'i tuan-tuan. Imam Syafi'i yang hafal ratusan ribu hadis, ulama besar mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi dia sendiri dalam zikir dia kata, aku nak masuk syurga macam tak layak, tapi nak masuk neraka kan takut tak sanggup pula. Kita pula rasa macam selamat daripada neraka. Ni confirm ni. Semayang datang surah Ad-Diniyah ni seminggu 3 kali ni insya-Allah boleh masuk syurga ni. Sedekah setahun RM3 ni insya-Allah boleh masuk syurga ni. Kerana sedekah Nabi katakan separuh daripada kurma dapat menyelamatkan api neraka. Apatah lagi RM3 setahun, jauh lagi. Maka orang begini berangan lebih lah. Bolehlah dapat, tapi sepadan dengan apa dia buat lah. RM3, maka dia akan dapatlah balasan untuk RM3 di akhirat. Walaupun besar, tapi sekadar tu sajalah. Kerana hari akhirat tu sendiri hari Yaumun Nadamah. Dia panggilkan hari penyesalan. Kenapa hari penyesalan? Kata kitab Tabihul Ghafilin, hari menyesal kerana orang yang beramal pun akan menyesal. Kenapa dia menyesal? Kerana dia tengok, rupanya kalau aku beramal lebih lagi, aku sedekah lebih lagi, aku baca Quran lebih lagi besar mahligai orang lain dapat. Yang tu dapat mahligai besar lagi, istana syurga dia lagi dahsyat. Aku ni buat dapatlah syurga kos sederhana gitu. Ini orang yang beramal. Bahkan kata penulis kitab tu, Abu Lais Nasar bin Muhammad As-Samarqandi, dia kata, kalau seorang tu beramal dengan amalan 40 orang Nabi sekalipun, dia akan rasa macam tak cukup amalan dia. Kerana Yaumun Nadamah, hari penyesalan. Apatah lagi orang yang beramal dengan amalan yang sedikit, sembahyang sunat tak buat, selawat tak baca, Quran tak baca, sedekah tak buat. Maka orang yang begini jauh lagi dia akan menyesal. Apatah lagi orang yang tak beramal langsung, tahu-tahu dia mati saja, dia mensia-siakan hidup di atas dunia ni, tak buat apa, tahu-tahu dia mati. Maka orang yang macam ni jauh lagi menyesal. Wa innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya saja kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang kamu lakukan. Dan firman-Nya lagi, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang yang baik akan dimasukkan ke dalam syurga dan orang-orang yang jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Taala sebut jelas dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus basyiran wa nadhira, untuk bagi khabar gembira dan peringatan. Nabi sebut jelaslah, orang yang soleh, beramal soleh, beriman, amal soleh, tidak melakukan maksiat, masuk syurga. Orang yang melakukan maksiat masuk neraka. Ini semua jelas Allah Subhanahu wa taala sebut. Tapi kita ni dalam keadaan kita buat sesuatu yang bertentangan, kita mengharapkan balasan yang bertentangan. Dan apabila engkau tidak meninggalkan usaha di dalam mencari ilmu dan harta kerana bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala, maka begitu pula engkau tidak akan meninggal berbuat bekalan akhirat kerana bersandar kepada kemurahan Allah. Maka janganlah engkau malas berbuat ibadat, kerana Tuhan dunia dan Tuhan akhirat itu satu sahaja. Dan Tuhan itu Maha Pemurah dan Maha Mengasihani, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemurahannya tidak bertambah dengan ketaatanmu, dan kemurahannya bahawa ia memudahkan bagimu jalan yang engkau dapat menyampaikan engkau ke negeri yang kekal abadi, yang penuh dengan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dengan syarat engkau mampu sabar menahan syahwatmu. Baik, pertamanya, kalaulah kita ni memilih jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ni memang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Taala akan mudahkan kita untuk kita berbuat baik. Yang penting kita nak buat baik dulu. Ada hadis yang menyebut bahawa kalau kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala akan berlari ke arah kita. Maksudnya, kalaulah kita ni ada berkehendak untuk berbuat baik, untuk kita ni nak buat taat, nak buat amal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan kita supaya kita boleh buat banyak amal soleh lagi. Yang penting kita nak buat. Semua orang dia pasti akan terlintas dalam hati dia satu hari nak buat baik. Tak kira dah dia penjahat ke, dia ni perompak ke, dia ni siapa saja,
Pasti dalam hati dia ada pernah terlintas nak buat baik. Sebab tu kalau tanya kepada perompak ke penjahat ke mereka yang ada di penjara, kalau tanya dia, apa yang kamu nak anak kamu jadi? Dia kata, jangan jadi anak saya macam saya. Biarlah anak saya jadi orang yang baik, orang yang soleh. Kan dalam hati dia sendiri ada kalanya dia akan terlintas nak buat baik. Tapi kalau lintasan cahaya hidayah Allah Ta'ala bagi pada hati dia tu, dia jaga, dia akan jadi baik semua. Lintasan ni semua orang akan dapat. Tapi kalau dia tak jaga cahaya hidayah yang Allah Ta'ala beri kepada hati dia, cahaya ni akan padam dan dia akan kembali buat perkara-perkara yang lama dia buat. Sebab tu kita tengok kadang-kadang ada orang yang berhijrah, berubah jadi baik. Dia berubah jadi baik tapi sekejap. Kerana dia tidak menjaga cahaya hidayah dalam hati dia. Cahaya ni kalau kita buat maksiat ataupun berterusan melakukan perkara lama yang kita buat yang dosa, dia akan padam. Bila padam, dia akan kembali kepada jalan yang lama. Sebab itulah kita bila dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk, bila kita rasa nak buat baik, terus buat baik. Jangan menunda-nunda kebaikan, terus buat baik. Maka dan satu lagi, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang boleh bagi kita buat baik ni, yang boleh kita datang masjid, yang boleh kita sembahyang sunat, yang boleh kita baca Quran, yang boleh kita banyak selawat ni, siapa bagi? Allah Taala. Allah Taala izinkan, maka kita kena minta izin dengan Allah Taala tu. Ya Allah, bagilah aku mudah untuk buat amal soleh. Ya Allah, aku tengok dia ni orang yang bertakwa, aku teringin nak jadi macam dia. Ya Allah, aku jealous tengok dia boleh baca Quran banyak satu hari. Bolehlah, bagilah aku bagi rezeki supaya begitu. Kerana yang boleh bagi kita buat setiap suatu ni Allah Taala. Allah Ta'ala tak izin, bagi berat pada kita tak boleh buat. Tapi kalau Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala ringankan kita, kita boleh sampai. Ada orang yang walaupun rumah dia jauh, mungkin rumah dia dekat Pondok Gad bawah tu, tapi dia boleh jalan kaki sampai ke surau ni. Walaupun ada orang yang mungkin rumah dia dekat sebelah, tapi kalau Allah Ta'ala tak pilih dia, dia akan rasa berat, dia tak boleh sampai ke surau, solat berjemaah. Ini atas pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita boleh istiqamah dalam beramal, supaya kita diringankan badan kita untuk beramal. Kerana kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak izinkan, dah tentu kita tak boleh nak buat amal-amal soleh yang kita lakukan ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta kamu dan apa yang kamu buat. Apa yang kita buat ni semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mampu bersabar menahan syahwatmu untuk beberapa hari yang sangat sedikit sekali, dan inilah kesudahan daripada kemurahannya. Maka janganlah engkau berbisik dalam dirimu dengan lamunan dan angan-angan yang kosong, dan hendaklah engkau mencontohi kesungguhan orang-orang yang mempunyai kepandaian daripada para anbiya dan salihin. Maka jangan engkau mengharap menuai buah yang tidak engkau tanam, dan mudah-mudahan Allah memberikan cucuran rahmat dan keampunan kepada orang yang rajin berpuasa, sembahyang, berjihad dan bertakwa. Ringkas kata Imam Ghazali rahimahullah, peliharalah anggotamu yang zahir daripada maksiat yang telah disebutkan sebelum ini, dan ketahuilah bahawa perbuatan anggotamu yang zahir ini hanyalah timbul dari arahan yang datang dari dalam hatimu. Dan apabila engkau bermaksud memeliharakan segala anggotamu yang zahir, maka mulakanlah, perbaikanlah dengan membersihkan hatimu, dan ini yang dinamakan dengan takwa batin. Yang pertama, semua yang kita buat ni, anggota tangan, mata, telinga, kaki dan sebagainya, ia adalah interpretasi daripada hati kita. Seorang yang hati bersih tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Seorang yang bertakwa hatinya tidak akan melakukan perkara maksiat, kerana dia punya command center dia adalah hati. Tempat yang bagi arahan, yang mencetuskan suatu nak buat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan kepada manusia ni fujuraha untuk buat benda jahat, wa taqwaha untuk buat benda baik. Apa yang jatuh dalam hati ni bergantung kepada hati. Kalau hati kita kotor, penuh dengan penyakit, maka hati kita akan cenderung ke arah fujuraha, jalan fujur, jalan-jalan dosa, jalan-jalan maksiat. Tapi kalau hati kita ni hati yang bersih, maka dia akan cenderung untuk melakukan ketaatan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah bersangka baik dengan orang, tidak mencerca orang, menjaga pandangan, menjaga lidah dan sebagainya, kan hati ia adalah hati yang bertakwa. Maka Imam Ghazali kata, kena nak jadi baik, kena baik dulu hati. Kan ada hadis yang sebut, hadis yang masyhur, dalam seluruh badan anak Adam ni ada satu benda. Kalau dia kalau dia buruk, maka buruklah anggota kita. Kalau dia baik, maka baiklah pelakuan anggota kita, iaitulah hati. Maka hati ni benda yang kita sangat jaga, dan kita pernah bahas sebelum ni bahawa penyakit hati ni payah nak bersihkan, kerana orang pun tidak tahu bahawa dia ada penyakit hati. Yang pertama, kita lah kena self check sendiri. Kita kena
Kalaulah penyakit hati ni boleh buat swab test, senang tuan-tuan. Swab test dia ada, tuan-tuan ludah ke, tuan korek hidung ke, korek dekat telinga ke, letak-letak tahu, oh ni positif ada sakit hati ni. Penyakit hati kena bersih. Senang tuan-tuan tu. Tapi orang tidak tahu dia ada penyakit hati, bahkan ada orang yang tidak sedar, orang lain yang nampak dia ni ada masalah hati ni. Kerana daripada perlakuan dia, kita boleh tahu hati dia kotor. Tidak mungkin seorang yang mulut dia penuh dengan kata-kata yang keji, tapi hati dia bersih. Mustahil tuan-tuan. Mustahil. Dia kata biar mulut jahat, janji hati baik. Tak kena tuan-tuan gitu. Mulut dia maki orang, ngumpat orang, kata korang ni, kata korang tu, dia kata tak apa, biar mulut jahat, janji hati baik. Tak kena. Biasanya mulut jahat datang daripada hati yang jahat. Kerana lori jagung tidak akan mengeluar, bila tumpah terbalik tidak akan jatuh Colgate tuan-tuan. Dia akan jatuh jagung juga. Seorang yang hati dia bersih, dia akan keluar mulut dia benda yang bersih juga. Seorang yang hati dia kotor, maka akan tergamak untuk dikeluarkan perkataan yang kotor. Kadang-kadang kita ni tak biasa cakap benda-benda yang marah orang pun tak reti nak guna perkataan kesat. Nak sebut pun rasa macam geli nak sebut kan. Jijik nak sebut. Tapi ada orang yang dia bila sekali bercakap tu ada 10 perkataan, 7 perkataan dia lah perkataan yang ni. Ataupun ada 3 perkataan dia mesti dia ada perkataan macam-macam lah. Kita nak sebut pun tak reti kadang kan. Dia boleh maki orang macam tu je. Dia macam, kerana bagi dia satu benda yang biasa, kerana dia dah jadi amalan dia. Kerana hati dia dah keras, seperti mana tapak kaki kalau orang yang biasa tak pakai selipar, kaki dia akan keras. Tuan-tuan tengok orang asli mana pakai selipar tapi tapak kaki dia keras. Dia boleh berjalan tetar daripada Bentong sampai ke Pekan. Jalan kaki tak ada apa-apa kerana kaki dia tebal. Cuba kalau kita jalan kaki daripada rumah kita lalu kat tar depan ni, mungkin melompat-lompat kita. Kaki kita nipis. Begitu juga hati orang yang penuh dengan dosa, dia buat dosa, dia maki orang, dia buat yang benda perkara yang jahat, dia tidak rasa hati dalam dia, tidak ada rasa perasaan menyesal dan sebagainya. Tapi kalau orang yang soleh, hati dia bersih, dia akan rasa menyesal. Dia nak tahu kita ni hati kita masih okey ke tidak. Kalau kita buat dosa, terbuat dosa, kita akan rasa aku tak patutlah buat benda ni. Aku tak patut buat benda ni. Ataupun dia buat dosa tapi dalam hati dia memberontak. Dia kata benda ni dosa sebenarnya aku buat ni, tak patut aku buat benda ni. Tapi dia buat juga atas kelemahan iman dia. Iman dia lemah, dia buat juga. Itu tanda hati dia masih okey lagi. Kerana dia masih rasa dalam hati dia dosa tu. Tapi kalau hati dia buat dosa tidak rasa apa langsung, tidak rasa menyesal langsung, tidak rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala langsung, dan tidak terlintas dalam hati dia untuk taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ni tanda hati dia telah mati. Kita minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dapat hati yang mati. Dan ni disebut ni dan hati yang ada dalam dadamu itulah yang dinamakan mudrah, seketul daging yang apabila ia baik maka akan baik seluruh anggotamu, dan apabila ia rosak maka rosaklah seluruh anggotamu. Dan kebersihan hati itu dicapai dengan cara muraqabah. Muraqabah iaitu menghadirkan hati bersama Allah dan merasakan pandangan Allah pada setiap masa. Kita ni muraqabah kena sentiasa ingat bahawa Allah ada yang sentiasa menyaksikan kita, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak kita dan apa yang kita buat, bahkan apa yang dalam hati kita. Seorang ni tidak akan melakukan dosa dalam keadaan iman dia kuat dan dalam keadaan dia ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan dia, pasti dia tidak akan buat dosa. Seperti mana seorang pekerja tidak akan melakukan kesalahan di tempat kerja dia bila dia tahu ada CCTV dekat atas. Dia takkan berani buat kesalahan dekat tempat kerja dia, curi barang ataupun mengular, tidur di tempat kerja dan sebagainya, main handphone terlalu lama dan sebagainya, kerana dia tahu ada CCTV. Bos dia mungkin tengok dekat tempat kerja dia buat apa. Mungkin bos tak dekat pejabat, tapi bos boleh tengok dekat handphone. Kerana CCTV ni boleh tengok kat handphone sekarang. Kita boleh tahu apa pekerja kita buat. Tapi kalau seorang tu dia tak tahu, pekerja tu dia tidak tahu pun ada CCTV, dia pun mungkin tak perasan bos dia sorok CCTV. Seperti mana yang ramai kita tengok kes-kes yang penderaan orang gaji dekat rumah tu, kadang-kadang orang gaji dera anak-anak, kerana bos dia sengaja sorok CCTV tu dekat mata beg ke, dekat belakang baju ke, dekat belakang langsir ke, dia tak tahu ada CCTV. Dia akan buat sesuka hati dia kerana dia rasa macam orang tak nampak. Begitu juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sentiasa merasakan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita, maka pasti kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat apa yang kita buat. Baik, wallahu alam. Selesai bab ini, maka dalam kuliah akan datang kita akan masuk fasal kedua, cara-cara meninggalkan maksiat batin pula. Baik, wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.